Kita akan create folder baru untuk PHP yang keempat. Okay, PHP underscore 4. Okay, kita create index.php. Okay, yes. So yang tadi punya kita tutup. Okay, sekarang ni kita nak tengok PHP global. PHP global ni sebenarnya dia berbeza lah. PHP global variable dengan PHP global berbeza. Tetapi saya letakkan satu tempat lah supaya senang untuk merujukan perkataan global. Tengok sekali. Ada dua jenis global. Contoh, let's say kita ada satu function. Function A, kita echokan my name is, saya letak name. Yang ni dia akan error. Bila saya panggil A, dia akan error. Warning, undefined variable name. Sebab name ni tidak didefinekan. Walaupun saya letak name dekat atas sini sama dengan Harry, dia akan still error juga. Sebab apa? Sebab bila dalam function, anything variable dalam function ni bukan global. Maksudnya dia tidak boleh digunakan kat mana-mana. Dia kena gunakan dekat dalam dia punya environment je. So A ni, so kiranya function ni pun kira macam satu virtuality, satu virtual, satu separated machine yang run something. Maksudnya anything yang berlaku kat dalam ni tidak menjejaskan kat luar, environment luar dia. Okay, tapi macam mana kita nak bawa masukkan name ni ke dalam A? So kita kena globalkan name. Macam mana cara nak globalkan dia? So kita kena buat global name. So maka name boleh pakai my name is Harry. Okay, so global ni stand for globalizing lah. Dia untuk mengatakan yang name tu boleh diakses dalam function, dalam current function. So kalau kita ada dua function, contoh ada function B, function ada B, so sama juga kalau nak pakai name kita kena letak global name juga. Begitu, kan? So tapi yang ni kira cara lama lah. Dia ada cara yang lebih baru dan lebih komprehensif dengan menggunakan use. Okay, tapi yang ni kita akan tengok dekat MVC lah, sebab dia ada penerangan yang lebih dalam sikit, yang mungkin akan mengelirukan orang yang baru nak belajar, kan? So just tengok sampai setakat ini dulu untuk global yang pertama. So yang ni global yang pertama adalah global dalam function. Okay, ataupun bahasa ringkasnya access variable dari luar function. Okay. Okay, ini global pertama. Dan global yang kedua kita panggil sebagai super global. Super global ataupun global variables. Global variables. Okay, kenapa dia ada nama global variables? Sebab variable tu boleh diakses dekat mana-mana. Contoh, ada beberapa lah. Antara yang pertama adalah get, yang antara yang paling popular pakai. Ada post, ada session. Okay, ini tiga yang selalu digunakan. Kalau kita ada upload file, kita ada file lah. Ada file. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, macam mana nak gunakan get? Contoh, saya letak echo get. So get ni, semua yang ada saya senaraikan ni dia dalam bentuk array. Kena ingat semua benda dalam bentuk array. Ini semua dalam array. Okay, list bawah semua dalam array. So bila kata dalam array, maka nak panggil sesuatu kena pakai bracket. Underscore get mesti duduk dalam bracket. Dan dia adalah key value pair punya lah. Okay, kita tengok dulu cerita dia, macam mana nak panggil get ni kan. Kat mana get ni? Okay, kalau kita belajar dalam sikit tentang internet, kita ada panggil HTTP request. HTTP request ni ada banyak jenis lah, tapi antara yang popular ada dua, iaitu get dengan post. Okay, kalau kita buat get request, maka kita akan nampak URL tu panjang. Contoh, macam kita pergi kat Google, saya search something, let's say hello. Nampak dekat atas ni Q ada hello,
ada new window, ada access RF lah apa semua ni. Nampak, ini namanya get method. Sebab dia ada banyak macam ni. Dia ada keluarkan kita apa yang kita key in dekat bawah, dia keluar kat atas juga. Ini nama dia adalah get method. By default semuanya get method. Even tak ada benda ni pun, even tak ada parameter, ini pun dah dipanggil get method. Sebab dia get dia punya URL. Nama dia get method. Kalau post method kita tak nampak. Contoh macam login. Kat mana nak buat saya punya sistem pun boleh kot. Ataupun Facebook. Try GitHub. Saya log out. Okay, saya tekan sign in. So let's say saya tak ada password. Okay, saya tekan sign in. Nampak dia tak ada keluar dekat atas. Ini nama dia post method. Selain daripada get lah, dia ada post, put, ada delete, ada pelbagai semua. So yang ni kira lain. Okay, dia tak macam get. Get dia keluar ke atas. Kalau dia non get, dia tak keluar ke atas. So cara nak mulakan get, dia mesti bermula dengan tanda soal. Contoh the key value pair, kita letak A sama dengan B. Kalau ada value yang kedua, kena letak done. Okay, key dia apa? Key dia adalah X sama dengan Y. Okay, so yang A ni sebagai key dan B sebagai value. X sebagai key, Y sebagai value. So A sama dengan apa, B sama dengan apa, D sama dengan apa, X sama dengan apa. Macam tu lah. Okay, mungkin saya boleh buat sini name sama dengan apa, dan saya buat sini tinggi 170.2 dan name adalah Mr. Harry. Nama lah nama. Dan cara nak echokan get, okay, yang ni saya hidden dulu kalau tak dia kacau. Okay, so get saya letak nama. So dia akan keluarkan nama saya Mr. Harry, apa yang ditulis dekat atas ni. Saya besarkan sikit. Tu. So kalau saya letak tinggi, maka dia akan jadi 170.2. Apa yang ditulis kat atas ni akan keluar kat bawah. Okay, ini nama dia super global. Yang post pun sama. Post ni lebih kepada form lah. Okay, kita cuba buat. Kita buat form. Kita buat form action. Form action. Method post. Okay, kalau action dia ni empty, maka dia akan run pada page yang sama lah. Okay, tak perlu letak index.php kalau dalam page yang sama kan, tak perlu letak lah. Okay, ni /form. Let's see, saya ada satu input, ada name dia adalah name lah, nama. Dan saya ada submit button satu. Button send. Okay, yang ni saya boleh hiddenkan. Okay, so kalau saya send something, dia tak keluar kat atas, nampak? Tak ada saya tulis apa-apalah, tak ada, dia tak keluar. Ni saya padam dulu, kurang keliru pula. Okay, saya tulis, dia tak keluar apa-apa. Sebab apa? Sebab kita post. Boleh tak kalau kita echo post nama? Mana saya dapat nama? Nama ni daripada yang bawah ni lah input ni, dia ikut name. Kalau name ni nama, maka post ni pun kena pakai nama. So sementara ni kalau saya refresh, dia akan error undefined array key nama. Kenapa undefined? Sebab kita tak hantar data lagi. Kita dah hantar data baru ada. Nampak? Okay, faham Sebab kan kalau contoh kalau saya baru-baru buka page kan dia akan kata undefined. Sebab kita tak hantar lagi form ni. Post nama ada bila kita dah hantar. Itu jadi masalah sikit lah. So that's why PHP dia ada buat satu function nama dia isSet. isSet ni nak definekan sama ada variable tu dah ada ke tak ada. So kita boleh buat if isSet, kalau lah variable tu dah ada, kita masukkan kita punya post data dan kemudian kita boleh echokan dia balik. Begitu. So kalau kata dia tak ada, ni error sebab tak ada semicolon. Okay, so kalau tak ada pun dia tak error lah. Saya refresh banyak kali yang tak error pun. Tapi kalau ada, dia akan keluarkan. Nampak? Kalau ada, dia keluarkan. Macam tu.
So ini adalah nama dia post method. Okay, kita akan belajar lebih mendalam masa kita buat projek nanti. Kita akan lebih nampak kedudukan dia dan cara request tu berlaku macam mana. Okay, ini adalah untuk form. Kemudian kita akan tengok macam mana kita nak buat untuk session pula. Oops. Okay. Kita akan tengok session. Okay, session ni pula ada sikit perbezaan dengan super global yang lain. Session ni adalah super global yang boleh cross file. Okay, contoh sekarang kita ada satu file index.php. Kita create satu lagi file, nama dia home.php. Let's say letak home lah, home.php. Okay, so kita ada file index, ada file home. Okay, setiap kali kita nak pakai satu session, kita kena declare satu function nama dia session start. Okay, kemudian saya boleh tulis session. Saya letakkan nama sama dengan Harry. So session ni tak kisah letak apa-apa kat dalam ni, sebab kita nak assignkan value. Mungkin boleh letak alamat pun boleh, ataupun lah apa-apa nama. So apa yang ditulis dalam session selepas session start, maka benda ni boleh dipakai kat semua tempat. Contoh, session name, session nama, saya letak nama Harry kan. Okay, so dalam home saya boleh pakai. Cara dia, saya kena start session juga. Session underscore start. Saya boleh echo session nama. Oh, name pula dah. Okay, so kalau saya refresh dekat index, tak ada apa. Tapi bila saya pergi dekat home.php, dia keluarkan nama Harry. Sedangkan dekat home, saya tak ada cakap pun yang nama ni adalah Harry. Tetapi dekat index tu kita dah declare, maka dia boleh pakai the whole application lah dalam satu domain name. Okay. Okay, untuk buangkan session ni ada dua function lah. Sama ada kita boleh destroykan dia. Contoh session underscore destroy, dia akan padam semua session. Kalau kita ada 5 session, ada 10 session, let's say kita buat 2, 3 lah, 3. Ada tinggi, saya letak sini 170.2. Saya ada berat, sini saya letak 90.1, sama satu pun tak kisahlah mana. So bila saya pergi dekat index.php and then saya pergi dekat home. Okay, so bila saya, disebabkan dekat home kita pergi, dia dah destroy. So, kalau saya refresh dekat error, nampak dia akan error sebab kita dah destroy. Okay, saya echo lagi br, kita letak tinggi, kita letak berat. Okay, kita back pergi index. So index dia start session, dia tak ada destroy. So kita start session. So bila kita go, dia keluarkan value kan. Sebab kita ada value, so bila kita refresh, dia akan buang semua session, dia akan padam sebab dia destroy. Kalau kita tak nak destroy, kita boleh padam satu pakai unset. Kita ambil session name, nama je, kita padam nama je. So kita back, session start untuk nama tinggi dengan berat. So bila kita go, okay, nama tinggi berat ada, lepas tu baru kita unset. Bila kita refresh, so nama dah tak ada. So maksudnya unset untuk padam satu session, destroy untuk padam semua session. Okay, selalunya untuk macam kita buat login page, kita buat kan orang lepas daftar, nanti dia nak login kan. So kita pakai session lah, simpan maklumat tu dalam session, maksudnya orang tu dah login. Sebab tu kita pakai insert. Kalau ada session, maksudnya orang tu login. Kalau tak ada session, orang tu tak login. So itulah namanya session. Bendanya boleh dibawa ke sebelah. Okay, habis untuk PHP Global yang basic lah. Okay, habis untuk PHP Global. Saya rasa untuk basic PHP punya programming saya dah tamatkan untuk hari ni. Besok kita akan mula tengok macam mana nak set up server dan juga set up PHP punya PHP dan juga MySQL. Okay, so terima kasih kerana menonton. Dan kalau boleh teruskan istiqomah bersama saya sampai kita jumpa pada PHP Object Oriented dan juga MVC, yang mana kita akan start buat kita punya PHP framework sendiri. Benda paling menarik lah saya rasa. Okay,
So apa-apa pun terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.